Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pertahanan Israel sedang bergejolak. Sehingga tahun 2025, jumlah pelancong Israel ke Malaysia telah melonjak sebanyak 513% berbanding tahun sebelumnya, mencipta satu fenomena sosial yang belum pernah terjadi. Terutamanya, lawatan 20 orang pelajar cemerlang dari Sekolah Antarabangsa HAR, tempat latihan para pemimpin masa depan Israel. Dalam satu lawatan, sambil belajar ke Kuala Lumpur, telah mengejutkan media antarabangsa. Malaysia adalah syurga dunia, tolonglah benarkan saya tinggal di sini. Yara, anak perempuan seorang jeneral kanan dalam pasukan pertahanan Israel, hanya 3 hari selepas tiba di Kuala Lumpur, telah menelepon ibu bapanya untuk memberitahu bahawa dia akan berpindah ke Malaysia untuk belajar. Malah pada hari terakhir dia terpaksa pulang, dia telah menimbulkan sedikit kekecohan apabila melarikan diri kerana tidak mahu meninggalkan Malaysia. Jadi, apa yang sebenarnya dilihat oleh golongan elit Israel di Malaysia? Nama saya Yara. Saya berumur 18 tahun dan tinggal di sebuah penthouse mewah di Tel Aviv. Dari ruang tamu, melalui dinding kaca yang besar, terbentang luas lautan biru Mediterranean. Tetapi saya tidak pernah benar-benar menikmati keindahan laut itu sepenuhnya. Ayah saya ialah seorang jeneral kanan dalam pasukan pertahanan Israel. Nama unit spesifiknya adalah Rahsia Negara. Jadi saya tidak boleh mendedahkannya. Tetapi di rumah sekalipun, ayah saya sentiasa membawa pistol di pinggangnya walaupun ketika tidur. Ibu saya ialah seorang eksekutif di sebuah syarikat perisian keselamatan global dan sekolah antarabangsa Haron yang saya hadiri adalah tempat semayan para pemimpin masa depan Israel. Kawan baik saya, Tama, ayahnya ialah seorang ahli Knesset yang sedang berkhidmat, manakala ibu Noam pula seorang hakim Mahkamah Agung. Sejak kecil, kami telah fasih dalam 4 bahasa, belajar kalkulus dan pengatur caraan, serta dilatih menembak dan menggunakan topeng gas. Orang luar mungkin akan cemburu dengan kehidupan kami. Sebuah bandaraya ultramoden, keluarga kaya, dan masa depan yang terjamin. Tetapi kami tahu bahawa kami hidup dalam sangkar emas yang indah. Apabila kami duduk makan tengah hari di sebuah kafe di luar dengan pemandangan yang menakjubkan, hanya dengan melihat sebuah beg yang tidak bertuan, kami perlu segera melaporkannya. Setiap kali memasuki pusat membeli belah, kami perlu membiarkan pengawal keselamatan memeriksa beg tangan kami. Bagi kami, ketegangan adalah sama seperti udara yang kami sedut. Saya tidak akan lupa pemandangan di dalam bilik darjah pada hari destinasi lawatan sambil belajar kami diputuskan, yaitu semasa kelas fizik. Siren yang memekakkan telinga berbunyi, memecah kesunyian seluruh sekolah. Amaran merah, semua turun ke bilik perlindungan. Kami tidak menjerit. Ia adalah perkara yang terlalu biasa. Kami berhenti menulis, dengan teratur bersembunyi di bawah meja, dan kemudian mengikut arahan guru, berlari ke arah bilik perlindungan bawah tanah di hujung koridor. Bunyi pintu keluli tebal, bilik perlindungan ditutup kedengaran berat. Dalam kegelapan itu, kami perlu menunggu selama 90 saat. Di atas kami, bunyi letupan yang tumpul kedengaran apabila sistem kubah besi memintas roket-roket yang menghampiri. Di dalam bilik perlindungan yang berdebu, Cikgu Galia, guru kelas kami, bersuara, "Lawatan sambil belajar tahun ini telah diputuskan, kita akan ke Kuala Lumpur, Malaysia." Serta-merta, bilik perlindungan itu dipenuhi dengan bisikan yang lebih kuat daripada bunyi bom. "Malaysia? Cikgu, bukankah itu sebuah negara yang baru sahaja keluar dari konflik dan ketegangan kaum? Mereka mempunyai jiran-jiran yang besar dan rumit di sekeliling mereka. Bukankah itu terlalu berbahaya? Saya lebih rela pergi ke tempat yang aman seperti Switzerland atau New Zealand." Aduan daripada rakan-rakan saya mula kedengaran. Bagi kami, Malaysia adalah sebuah negara dengan pantai yang indah dan makanan yang lazat, tetapi pada masa yang sama, ia juga sebuah negara yang dibayangi oleh konflik dan ketegangan geopolitik, sama seperti kami. Apabila saya pulang ke rumah dan memberitahu ayah saya, reaksinya lebih hebat. Dia menghentak meja dan berkata, "Yara, keadaan Malaysia adalah serupa dengan kita, mungkin lebih rumit. Kamu tahu betapa tegangnya keadaan di Laut Cina Selatan. Bagi kita, ia tidak ubah seperti mempunyai Hezbollah di sebelah Tel Aviv. Ayah tidak boleh biarkan kamu pergi ke tempat seperti itu. Sama sekali tidak. Tetapi kata-kata itulah yang membangkitkan rasa ingin tahu yang aneh dalam diri saya.
sebuah negara yang juga hidup di bawah bayang-bayang ancaman. Tetapi, mengapa bintang-bintang pop Malaysia yang saya lihat di YouTube boleh tersenyum begitu ceria? Adakah pemandangan aman di Jalan Petaling atau di sekitar menara berkembar Petronas dalam filem hanya rekaan atau filem propaganda yang diarahkan oleh kerajaan? Saya berkeras dengan ayah saya bahawa saya mahu melihat sendiri kedamaian palsu itu. Ayah, saya mahu mengesahkan sendiri sama ada negara ini benar atau palsu. Saya sudah dewasa. Biarlah saya menilainya sendiri. Akhirnya ayah saya bersetuju, dengan syarat saya mesti segera ke kedutaan Israel jika berlaku sebarang kecemasan. Malam sebelum berlepas, saya menyembunyikan sebuah alat pengesan lokasi kecemasan dan sebotol penyembur lada grade tentera jauh di dalam beg pakaian saya. Saya juga menyembunyikan sedikit wang tunai kecemasan di antara halaman pasport saya. Itulah dunia tempat saya dibesarkan. Di lapangan terbang Ben Gurion di Tel Aviv, kami melalui pemeriksaan keselamatan yang sangat ketat. Pandangan tajam tentera bersenjata, anjing pengesan, dan pengumuman yang tidak henti-henti. Itulah bunyi keselamatan bagi kami. Selepas penerbangan yang panjang, juru terbang mengumumkan, "Tuan-tuan dan puan-puan, kita sedang bersedia untuk mendarat di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. Waktu tempatan ialah 11.30 malam. Pesawat bersambung dengan jambatan udara. Kami melangkah keluar dengan perasaan gemetar, dan sebaik sahaja memasuki terminal, saya dan rakan-rakan saya terpegun. Tama memegang tangan saya dan berbisik, "Yara, betulkah sekarang pukul 11.30 malam?" Perkara pertama yang menarik perhatian kami ialah cahaya. Tidak seperti lapangan terbang di Eropah yang biasanya gelap dan hanya diterangi di tempat yang perlu, clear terang benderang seperti siang hari. Seolah-olah kami berada di dalam sebuah kapal angkasa yang besar, silingnya tinggi, dan lantainya begitu berkilat, sehingga tidak dapat dibezakan sama ada ia marmar atau cermin. Tiada sebutir habuk, tiada secebis sampah. Tetapi apa yang paling mengejutkan kami ialah sesuatu yang lain. Mana tentera, mana polis. Noam melihat sekeliling dengan cemas. Di lapangan terbang Ben Gurion, setiap 5 meter, ada seorang tentera membawa senapang automatik M16. Malah kenderaan berperisai pun boleh dilihat. Tetapi di sini tiada sesiapa pun. Bukan sahaja orang bersenjata, malah seorang polis dengan cota pun tidak kelihatan. Sebaliknya, apa yang kami lihat ialah robot pembersih automatik dengan skrin yang memaparkan wajah Kamel. Robot sedang bekerja, sila beri laluan. Apabila robot itu melintas di kaki saya, rakan-rakan saya terkejut dan melompat ke tepi. Keselamatan di lapangan terbang ini terlalu longgar, kan? Bagaimana jika pengganas masuk? Noam berbisik kepada saya. Saya juga bersetuju. Mengendalikan sebuah lapangan terbang tanpa sebarang langkah berjaga-jaga seperti ini, saya fikir rakyat Malaysia pasti kurang kesedaran tentang keselamatan. Dengan kebimbangan itu, kami tiba di kawasan pemeriksaan pasport. Kami telah bersedia untuk soalan-soalan yang sukar. Setiap kali kami menunjukkan pasport Israel, kami sering ditanya lebih lanjut atau dijemput ke bilik perasingan di mana-mana sahaja di dunia. Apakah tujuan lawatan Anda? Pernahkah Anda berkhidmat dalam tentera? Adakah Anda tahu menggunakan bahan letupan? Tetapi apabila giliran saya, pegawai imigresen itu melihat saya dan tersenyum mesra, "Selamat datang ke Malaysia." Itu sahaja. Tiada pandangan curiga. Semasa saya masih terpinga-pinga, seorang petugas di sebelah menghampiri. Saya secara naluri berundur, memeluk beg tangan saya dengan erat, menyangka saya akan diperiksa. Tetapi petugas itu berkata dalam bahasa Inggeris yang fasih, "Kamu semua pelajar, kan? Gunakan autogate di sini, lebih cepat." Biar saya bantu. Seperti di Pukau, kami pergi ke hadapan pengimbas pasport, melihat ke arah kamera dan pintu pagar terbuka dalam masa 1 saat. Silakan lalu. Begitu cepat, begitu lancar. Yang mengawasi kami bukanlah tentera bersenjata, tetapi sistem teknologi tinggi yang direka dengan sempurna. Ia bukanlah kawalan yang dikenakan oleh kuasa, tetapi pengurusan yang senyap dan mesra namun tanpa sebarang kelemahan keselamatan. Apabila kami tiba di kawasan pengambilan bagasi, kami sekali lagi terkejut. Papan elektronik menunjukkan masa jangkaan bagasi tiba ialah dalam 3 minit dan tepat 3 minit kemudian, beg pakaian saya muncul. Tangan saya yang sedang menggenggam erat pemegang troli kerana
takut seseorang akan mencuri bagasi saya, tiba-tiba berasa sangat malu. Kami keluar dari lapangan terbang. Udara malam Disember di Kuala Lumpur sejuk, tetapi segar. Kami memuatkan bagasi ke dalam bas dan duduk di tempat kami. Apabila bas mula melalui lebuh raya moden, saya terpukau dengan pemandangan di luar tingkap. Jalan raya yang tidak berkesudahan dengan barisan lampu yang panjang dan cahaya dari kondominium-kondominium tinggi di kejauhan. Ketika itu, telefon saya bergetar. Ayah saya, Yara, dah sampai. Ada apa-apa yang berbahaya? Bagaimana susunan pasukan bersenjata di lapangan terbang? Saya melihat mesej ayah saya dan berfikir sejenak. Ayah saya mungkin masih risau melihat skrin di pusat kawalan. Saya melihat keluar tingkap. Jalan-jalan malam di Malaysia seolah-olah sedang tidur nyenyak tetapi pada masa yang sama bersinar dengan cara yang aneh. Saya membalas, Ayah, tempat ini pelik. Saya tidak nampak sepucuk pistol pun, tiada tentera, dan tidak mendengar bunyi siren kereta peronda. Tetapi ayah, anehnya, saya rasa lebih selamat daripada di Tel Aviv. Saya gemetar menaip ayat terakhir. Di sini kubah besi seolah-olah bukan di langit, tetapi di dalam hati setiap orang. Ayah, saya mesti meneroka rahsia negara ini. Saya menekan butang hantar dan mengangkat kepala. Bas sedang menuju ke pusat bandar Kuala Lumpur. Saya mempunyai firasat bahawa penyembur lada yang saya sembunyikan dengan teliti di dalam beg saya tidak akan berpeluang untuk digunakan sepanjang perjalanan ini. Dan firasat itu menjadi kenyataan. Hanya 30 minit selepas kami memasuki pusat bandar, apabila bas kami membelok ke jalan-jalan kecil di kawasan Bukit Bintang, saya tidak percaya dengan mata saya. Cikgu, lihat itu. Sudah lebih pukul 1 pagi. Seorang gadis memakai skirt pendek dengan font kepala sedang berjalan seorang diri sambil melihat telefon bimbitnya. Walaupun tiada sesiapa di sekelilingnya, dia langsung tidak kelihatan waspada. Bagaimana seorang gadis boleh berjalan seorang diri pada waktu begini di Israel? Ia tidak dapat dibayangkan. Tidak, itu adalah kebebasan tanpa pertahanan yang tidak pernah saya lihat di mana-mana tempat lain di dunia. Pada saat itu, jantung saya mula berdegup kencang. Inilah dunia yang saya impikan selama 18 tahun. Dunia yang saya sangka tidak wujud di planet ini. Tetapi itu baru permulaan. Melihat cahaya dari kedai serbaneka 24 jam dan kedai mamak melalui tingkap bas. Kami masih belum tahu bahawa wajah sebenar negara ini yang mengejutkan tidak terletak pada cahaya yang terang benderang, tetapi tersembunyi di lorong-lorong kecil, di dalam bas yang sesak, dan di mata rakyatnya. Sebentar kemudian, kami tiba di hotel dan di sana, kami berhadapan dengan peristiwa kedua, satu peristiwa yang menghancurkan sepenuhnya semua yang kami tahu. Apabila kami mendaftar masuk dan masuk ke bilik, jam sudah menunjukkan 2 pagi. Saya membongkar bagasi dan terbaring di atas katil tetapi tidak dapat tidur. Sebahagiannya kerana perbezaan waktu, tetapi kebanyakannya kerana imej yang saya lihat dari bas terus bermain di fikiran saya. Pemandangan Kuala Lumpur pada waktu malam dari tingkap berkelip seperti kotak barang kemas dan bandar itu seolah-olah masih hidup. Bunyi perut yang berkeroncong memecahkan kesunyian. Tama di katil sebelah ketawa kecil. Yara, saya pun lapar. Jom cari makan. Pukul berapa sekarang? Mana ada tempat yang buka? Di Tel Aviv, pukul 2 pagi semuanya sudah tutup. Lagipun kita di negara orang. Dalam perjalanan ke sini, saya nampak banyak kedai masih terang benderang. Dengan sedikit harapan, kami mengetuk pintu bilik Cikgu Galia. Dia masih berjaga. Cikgu, kami lapar. Boleh kami pergi ke kedai serbaneka sekejap? Sebab ia betul-betul di hadapan hotel, rasanya tidak mengapa. Tetapi jangan pergi jauh dan mesti pulang dalam masa 30 minit. Jika ada apa-apa berlaku, tekan butang penggera serta-merta. Dengan kebenaran, kami turun ke lobi. Sebaik sahaja melangkah melalui pintu pusingan hotel, kami tiba-tiba berhenti. Bersama dengan angin malam yang sejuk, yang menyentuh kulit kami ialah perasaan selamat yang aneh. Tiada lorong-lorong gelap, lampu jalan terang benderang seperti siang hari dan kedai serbaneka 24 jam, serta kedai-kedai makan malam di mana-mana bersinar terang seperti rumah api. Kami masuk ke kedai serbaneka, betul-betul di seberang hotel. Selamat datang, seorang lelaki muda yang kelihatan seperti pekerja sambilan menyapa kami.
Kami melangkah masuk dengan ragu-ragu. Di rak-rak, roti, nasi lemak bungkus, pau dan pelbagai jenis minuman memenuhi ruang. Ya Tuhan, lihat ini. Kalau ada perang, kita ada cukup makanan untuk setahun. Noam berkata dengan kagum. Sambil memegang sebungkus nasi lemak, kami membeli roti, pau dan jus buah-buahan. Semasa membayar, pekerja itu dengan sopan menunjukkan kami tempat meletakkan ketuhar gelombang mikro. Kami keluar dan duduk di meja plastik di hadapan kedai dan makan. Pukul 2.30 pagi. Jika di Israel, pasti ada kereta peronda lalu atau kami akan diperiksa kad pengenalan. Tetapi di sini, pekerja pejabat yang memakai sut lalu lalang sambil ketawa dan berbual, malah pelajar yang memakai uniform sekolah juga sedang makan. Lihat itu, Tama menunjuk ke sebuah gerai kecil di sebelah kedai serbaneka. Papan tanda bertulis air teh o ais layan diri. Sebuah papan tanda neon kecil berkelip-kelip tetapi anehnya, tiada sesiapa di dalamnya. Kerana ingin tahu, selepas makan kami menghampiri gerai kecil itu. Tiada pintu, hanya sebuah meja kecil dengan sebuah bekas besar berisi teh o ais, setimbun cawan plastik, dan sebuah kotak logam kecil. Tetapi tiada penjual. Maaf, ada sesiapa di sini? Saya menjerit dalam bahasa Inggris tetapi tiada siapa yang menjawab. Kami saling berpandangan. Apa ini? Kedai ini tiada tuan? Mungkin mereka pergi ke tandas. Kami melihat sekeliling. Sebuah bekas teh besar, cawan dan sebuah kotak wang. Dibiarkan begitu sahaja. Ketika itu, Tama dengan wajah serius memegang tangan saya. Yara, jom pergi. Ini pelik. Kenapa? Ini perangkap. Tiada kedai yang tiada penjaga. Pasti ada kamera tersembunyi. Atau ini sejenis siasatan tersembunyi untuk menguji orang asing seperti kita. Lihat, ada kamera di sudut jalan sedang menghala ke arah kita. Kata-kata Tama membuatkan saya seram sejuk. Dia betul. Di Israel, sebuah beg yang tidak dijaga adalah tanda bom dan ruang yang tidak dijaga adalah kawasan berbahaya. Sebuah kedai, tanpa pengawasan dengan penuh barangan, adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Bagaimana jika kita mencuri sesuatu? Bagaimana jika Samseng datang dan merosakkan semuanya? Jom pergi, jangan cari masalah. Ketika kami berundur untuk pergi, seorang budak lelaki yang kelihatan seperti pelajar sekolah rendah menghampiri. Budak itu langsung tidak menghiraukan kami dan dengan cara yang biasa menuang teh ke dalam cawan. Budak itu mengeluarkan sekeping wang kertas RM1 yang renyuk dari poketnya dan memasukkannya ke dalam kotak logam. Kemudian budak itu mengambil cawan tehnya dan berlalu dengan selamba. Kami terdiam. Apa yang baru berlaku? Budak itu hanya membayar dan pergi. Tiada siapa yang melihat tetapi budak itu tetap membayar. Kami terkejut sehingga tidak dapat berkata apa-apa untuk seketika. Seorang kanak-kanak mematuhi peraturan walaupun tiada siapa yang mengawasi. Peluang untuk mencuri ada di mana-mana, tetapi tiada siapa yang menyentuh apa-apa. Ini adalah fenomena yang tidak dapat dijelaskan hanya dengan perkataan keselamatan yang baik, kata Noam dengan suara bergetar. Negara ini, adakah semua rakyatnya seperti buku teks moral? Bagaimana mereka boleh begitu mempercayai satu sama lain? Tanpa sedar, mata saya kabur. Di negara kami, untuk masuk ke pasar raya pun, kami diperiksa beg tangan. Keraguan adalah cara untuk bertahan hidup. Tetapi di sini, kepercayaan adalah cara hidup. Bukan senapang halimunan yang dihalakan kepada kami, tetapi kepercayaan halimunan yang menyokong masyarakat ini. Seperti di Pukau, kami kembali ke gerai teh itu, masing-masing menuang teh untuk diri sendiri. Kami memasukkan shilling ke dalam kotak logam. Ia adalah tindakan yang mudah, tetapi bagi saya, ia lebih hangat daripada sebarang ucapan selamat datang. Seolah-olah mereka memberitahu kami percaya kepada anda. Dalam perjalanan pulang ke hotel, cawan teh di tangan saya hangat, tetapi dada saya membara. Tama menghirup tehnya dan berbisik, Yara, saya rasa jika tinggal di sini, saya boleh berhenti mengambil ubat anti kemurungan. Mendengar itu, kami ketawa dengan pahit. 3 pagi. Jalan-jalan di Kuala Lumpur masih terang, tetapi saya merasakan cahaya itu bukan datang dari elektrik, tetapi cahaya kepercayaan yang dicipta oleh manusia. Keesokan paginya, kami memulakan lawatan rasmi kami di Kuala Lumpur. Cikgu Galia membawa kami menaiki bas dengan senyuman penuh makna. Baiklah,
Hari ini cikgu akan tunjukkan kamu semua satu tempat yang sangat istimewa. Kamu akan faham mengapa Israel dan Malaysia digelar negara yang mempunyai banyak persamaan, negara bersaudara. Bas menuju ke pusat bandar. Di sana, kami akan menyaksikan sesuatu yang sangat serupa dengan sejarah pedih kami sendiri, tetapi dengan perbezaan yang ketara. Dan di tempat itu, Yara akan menelefon ayahnya yang seorang tentera dan menanyakan satu soalan yang mengejutkan. Ayah, mengapa kita perlu hidup seperti ini? Bas meluncur melepasi bangunan-bangunan pencakar langit yang berkilauan di Kuala Lumpur untuk memasuki kawasan pusat bersejarah. Cikgu Galia memegang mikrofon, suaranya lebih serius berbanding kelas sejarah biasa. Anak-anak, adakah kamu tahu mengapa kita memanggil Malaysia sebagai Israel di Asia? Sebab mereka juga dikelilingi oleh jiran-jiran yang rumit. Tama bergurau tetapi cikgu tidak ketawa. Betul, tetapi bukan itu sahaja. Lihat baik-baik Museum Sejarah Nasional. Kami tiba di Museum Sejarah Nasional di Kuala Lumpur. Dari luar, artifak-artifak dari zaman penjajahan, senjata, dan uniform tentera membuatkan kami terpegun, satu perasaan yang biasa tetapi menyeramkan. Kami juga sedang berjuang dengan senjata yang sama menentang rakyat Palestin dan negara-negara Arab. Adakah kami juga sedang menghalakkan senapang ke arah saudara-saudara kami sendiri? Kami melangkah masuk ke ruang pameran dengan gambar-gambar dari zaman penjajahan Portugis, Belanda, British, dan pendudukan Jepun. Darurat menentang komunis, negara yang berpecah belah, kesaksian perpisahan, pengeboman, dan kemusnahan. Ini kelihatan sama seperti perang kemerdekaan kita, bisik Noam. Pada tahun 1948, sejurus selepas pengisytiharan penubuhan negara Israel, 5 negara Arab jiran serentak menyerang kami. Kami juga hampir dipadamkan dari peta. Malaysia juga begitu, sebuah negara miskin yang hampir tiada sumber asli tanpa sekutu kuat yang membantu. Luka-luka dari zaman penjajahan belum sempat sembuh. Tragedi konflik perkauman pula melanda. Berjalan melalui galeri-galeri, kami melihat perjuangan hidup mati rakyat Malaysia. Surat-surat daripada tentera, uniform yang berlumuran darah, dan gambar-gambar Kuala Lumpur yang musnah. Kuala Lumpur dalam gambar-gambar itu sangat berbeza dengan bandar moden yang kami lihat sekarang. Ia adalah neraka dunia. Cikgu berkata, kamu lihat, negara ini hanya 40-50 tahun yang lalu adalah salah satu tempat termiskin di dunia. Mereka tiada apa-apa selain abu dan runtuhan. Sama seperti generasi datuk nenek kita yang menanam pokok oren di padang pasir untuk membina sebuah negara, mereka juga telah mencipta keajaiban ini dengan tangan mereka sendiri. Saya melangkah keluar ke kawasan pameran luar. Nama-nama wartawan antarabangsa yang terkorban terukir pada sebuah tugu batu. Saya merasakan bahawa beribu-ribu, berjuta-juta nyawa tanpa nama telah menjadi tiang-tiang yang menyokong Kuala Lumpur yang aman hari ini. Ketika itu telefon saya berdering, panggilan video daripada ayah saya. Di skrin, ayah saya memakai uniform tentera dan di belakangnya terdapat peta operasi. Yara, kamu baik-baik saja? Adakah di sana berbahaya? Ayah dengar berita mengatakan keadaan di Laut Cina Selatan tegang lagi, suaranya penuh kebimbangan. Biasanya saya akan merungut, ayah, saya bukan budak kecil lagi. Tetapi hari itu, saya tidak dapat berkata apa-apa. Pemandangan Kuala Lumpur yang aman di hadapan saya dan wajah tegang ayah saya di skrin mencipta satu kontras yang besar. Ayah, saya di Museum Sejarah. Pasti itu juga tempat yang menyedihkan seperti Yad Vashem kita. Ayah, saya berkata dengan tenang, Yad Vashem adalah tugu peringatan Holocaust. Ayah, tetapi ia pelik. Apa yang pelik? Di sini mereka juga mempunyai sejarah perang yang dahsyat dan ancaman dari sekeliling masih ada. Tetapi di wajah semua orang, tiada sedikit pun kesuraman. Tiada siapa yang menyimpan makanan kerana takut esok akan ada perang. Tiada siapa yang membawa topeng gas di dalam bas. Suara saya tersekat-sekat. Kita hidup setiap hari dengan ketakutan siren berbunyi. Bagi kita, bertahan hidup adalah matlamat. Tetapi orang-orang ini, mereka bukan sahaja bertahan, mereka sedang menikmati kehidupan. Ayah, mungkin cara kita berjuang adalah salah. Mungkin pemikiran kita bahawa hanya kekuatan yang boleh melindungi keamanan adalah salah. Ayah saya diam untuk seketika. Kemudian dia mengeluh dan berkata, Yara, itulah kemenangan sebenar yang kita impikan.
Sebuah dunia di mana kamu tidak perlu memegang senapang. Apa yang kamu lihat di sana adalah masa depan yang ayah mahu berikan kepada kamu. Selepas menutup panggilan, saya berdiri di situ menangis untuk seketika. Malaysia bukan sahaja sebuah negara yang membangun dari segi ekonomi, mereka adalah tukang kebun yang telah menanam bunga harapan dari abu. Sebuah keamanan yang tidak dilindungi oleh senjata api, tetapi oleh keringat, usaha, dan kemaafan. Itulah titik persamaan, tetapi juga perbezaan asas antara Malaysia dan kami. Kami menaiki bas untuk kembali ke pusat bandar. Hati saya berat, tetapi pada masa yang sama saya merasakan satu keharuan yang tidak terhingga. Kewujudan negara ini adalah satu harapan bagi kami. Ia adalah bukti bahawa sesebuah bangsa boleh mengatasi luka-luka perang dan membina sebuah negara yang begitu indah. Tetapi keharuan itu tidak berhenti di situ. Cikgu Galia membawa kami, kanak-kanak yang sedang mengesat air mata, ke dunia bawah tanah Kuala Lumpur. Di sana, kami akan menyaksikan penggerak sebenar masyarakat Malaysia, kemuncak kesedaran sivik. Bas di Israel sangat bising. Orang bercakap di telefon dengan kuat, berebut-rebut untuk mendapatkan tempat duduk. Kami memanggilnya chutzpah, keberanian. Tetapi sebenarnya ia lebih kepada keadaan tidak teratur. Tetapi di dalam tren MRT di Kuala Lumpur, pada waktu puncak yang dikenali sebagai neraka trafik, kami melihat syurga satu keajaiban berlaku di antara beratus-ratus orang dan rahsia kerusi berwarna merah jambu. Sebuah tanah suci yang tidak diceroboh walaupun di dalam gerabak yang sesak. Pukul 6 petang, waktu puncak di pusat bandar Kuala Lumpur. Kami menaiki MRT untuk merasai pengalamannya. Sejak di stesen, gelombang manusia yang besar melanda kami. Aliran manusia yang tidak berkesudahan. Ya Tuhan, saya rasa seperti seluruh penduduk Tel Aviv ada di sini. Noam berkata dengan mulut ternganga. Kami takut kami akan terperangkap dalam lautan manusia ini. Kami fikir kami tidak akan dapat bernafas. Di Israel, tempat yang sesak adalah sasaran utama pengganas. Jadi, ketakutan naluri bangkit dalam diri kami. Tren tiba. Pintu terbuka. Saya sudah menjangka semua orang akan berebut-rebut untuk masuk. Saya menjangkakan satu pertempuran untuk tempat duduk akan berlaku, tetapi satu perkara yang menakjubkan berlaku. Apabila pintu terbuka, orang-orang yang berdiri di hadapan berpecah dua seperti Nabi Musa membelah Laut Merah dan tiada siapa yang bergerak sehingga semua orang di dalam telah turun. Malah mereka yang sedang khusyuk melihat telefon bimbit pun mengangkat kepala dan menunggu. Bolehkah ini berlaku? Tiada siapa yang memberi arahan, tiada polis yang meniup whistle. Namun beratus-ratus orang bergerak dengan teratur seperti satu badan yang hidup. Tiada siapa yang menolak, tiada siapa yang menjerit. Ketertiban senyap ini adalah satu kejutan bagi saya. Kami bersusah payah untuk masuk. Di dalam sangat sesak, untuk bernafas pun sukar. Tetapi kemudian, satu imej yang tidak dapat dipercayai muncul di hadapan mata saya. Lihat itu, mengapa kerusi itu kosong? Di dalam gerabak yang tiada ruang untuk berdiri, terdapat satu-satunya kerusi kosong. Kerusi itu berwarna kuning dan di atasnya terdapat simbol orang tua, wanita hamil, dan kanak-kanak. Lelaki yang memakai sut berdiri betul-betul di hadapan saya. Pelajar universiti dengan beg galas yang berat. Gadis yang memakai kasut tumit tinggi, kelihatan sangat letih. Tiada siapa yang duduk di kerusi itu. Mereka begitu letih, mengapa tiada siapa yang duduk? Tama berbisik. Di Israel, sebuah kerusi kosong bermakna medan perang. Siapa yang duduk dahulu, dialah yang menang. Pertengkaran seperti saya lebih letih adalah perkara biasa. Tetapi rakyat Malaysia membiarkan kerusi itu kosong, seolah-olah ia adalah tanah suci. Satu keprihatinan yang tidak kelihatan. Mereka tidak tahu siapa yang akan naik, tetapi mereka sanggup mengorbankan keselesaan mereka untuk seorang warga emas, seorang wanita hamil yang mungkin akan naik. Itulah kemuncak kesedaran sivik. Sesuatu yang tidak boleh dipaksa oleh undang-undang atau peraturan. Seketika kemudian, di stesen seterusnya, seorang wanita hamil dengan perut yang besar naik. Orang ramai secara automatik memberi laluan kepadanya dan dia dengan selesa duduk di kerusi kuning itu. Semuanya berlaku dengan begitu semula jadi. Saya meremang bulu roma menyaksikan adegan ini. Di negara ini,
Melindungi golongan yang lemah bukanlah satu sistem, tetapi satu naluri. Kejutan berterusan. Di dalam gerabak yang bergoyang, saya mengikut tabiat mengeluarkan telefon bimbit. Saya fikir pasti tiada isyarat. Kami berada di tengah-tengah kesesakan lalu lintas. Ada liputan penuh. Rakan-rakan, saya menjerit serentak. Di dalam MRT, YouTube memainkan video 4K tanpa sebarang gangguan. Tidak mungkin. Ia lebih laju daripada internet di rumah saya. Kami segera membuat panggilan video kepada rakan-rakan di Israel. Lihat ini, saya di dalam MRT di Malaysia. Nampak tak? Apa? Kenapa gambarnya begitu jelas? Tidak tersekat-sekat langsung. Rakan-rakan, di skrin kelihatan tidak percaya. Ini bukan MRT, ini kafe internet bergerak. Noam ketawa. Malah kami, yang datang dari Israel, sebuah kuasa besar dalam teknologi maklumat, berasa seperti orang zaman batu di hadapan infrastruktur telekomunikasi Malaysia. Apabila kami turun di stesen berhampiran Bukit Bintang, kami keletihan, tetapi semangat kami lebih bersemangat daripada sebelumnya. MRT di Kuala Lumpur bukan sahaja satu cara pengangkutan, ia adalah nadi kepada sebuah budaya yang besar, nadi di mana manusia bertolak ansur, menjaga ketenteraman, dan sentiasa berhubung. Apabila kami naik ke permukaan, angin sejuk menyapa kami. Baiklah, sekarang kita pergi merasai tenaga anak muda Malaysia, Cikgu Galia ketawa. Tetapi kami tidak tahu bahawa di sana, prasangka terakhir kami bahawa rakyat Malaysia dingin akan hancur sepenuhnya. Pertemuan dengan seorang pakcik di bawah menara berkembar Petronas dan insiden kehilangan dompet Tama. Peristiwa-peristiwa penting itu telah membuatkan gadis-gadis Israel ini menangis tersak-esak. Sebaik sahaja keluar dari stesen MRT dan melangkah ke kawasan sekitar KLCC, angin sejuk menyapa pipi kami. Pemandangan Tasik Simfoni dan menara berkembar Petronas yang bercahaya di hadapan kami benar-benar sebuah karya agung. Cahaya dari menara ikonik itu memantulkan bayang-bayang ke permukaan Tasik. Laut di Tel Aviv juga indah, tetapi Kuala Lumpur mempunyai sesuatu yang sangat berbeza. Perkara yang paling mengejutkan ialah keterbukaannya. Di sini, tiada pagar. Tama bertanya sambil melihat sekeliling. Di Israel, taman-taman besar atau pantai sering dihadkan akses atau mempunyai pagar kawat berduri atas sebab-sebab keselamatan. Pengganas mungkin meletakkan racun atau menggunakannya sebagai laluan masuk. Tetapi kawasan KLCC membuka tangannya menyambut semua orang. Pelari-pelari, pasangan-pasangan yang duduk di atas tikar sambil berbual, keluarga-keluarga yang membawa anjing berjalan-jalan, semuanya tenggelam dalam pemandangan yang aman. Kami mencari satu ruang kosong dan duduk. Cikgu Galia ketawa dan berkata, "Baiklah, sekarang Cikgu akan tunjukkan kamu semua keajaiban Malaysia." Cikgu menekan beberapa kali pada sebuah aplikasi di telefonnya. Di tengah-tengah taman pun boleh pesan makanan. Kami tidak percaya. Bagaimana mereka boleh menghantar makanan ke tempat yang tiada alamat di tengah-tengah taman? Tetapi 30 minit kemudian, seorang penunggang motosikal berhenti betul-betul di hadapan kami. Sate dan air tebu kamu semua. Sate yang masih panas dan beraroma, kami tidak dapat menutup mulut kami. Keajaiban apa ini? Mereka pasang GPS pada kita? Noam berkata dengan kagum sambil makan sate. Sedapnya. Sungguh sedap. Daging panggang yang beraroma, kuah kacang yang pedas manis, timun dan bawang segar. Kami makan habis dalam sekelip mata. Makanan di Israel kebanyakannya ringkas dan sihat. Tetapi sate Malaysia mempunyai rasa yang menenangkan jiwa. Selepas makan, kami mula berjalan-jalan. Tidak jauh dari situ, kami melihat satu kawasan dengan mesin-mesin yang aneh. Gimnasium luar. Banyak peralatan senaman telah dipasang. Mesin sit-up, palang, mesin eliptikal. Perkara yang menakjubkan ialah tiada bayaran masuk. Ini percuma, dipasang oleh bandaraya. Di Israel, ini adalah satu kebajikan yang tidak dapat dibayangkan. Kemudahan awam sering diabaikan, berkarat atau rosak. Tetapi peralatan di sini berkilat. Ketika itu, semasa saya sedang cuba memahami cara menggunakan mesin sit-up, seseorang menghampiri saya. "Excuse me." Saya secara naluri berundur. Ia adalah seorang pakcik berambut putih yang memakai pakaian sukan. Saya memandangnya dengan curiga. Mungkin dia mahu meminta wang atau berbual. Di Israel, didekati oleh orang yang tidak dikenali bermakna isyarat bahaya.
Tetapi pakcik itu tersenyum, mesra dan berkata dalam bahasa Inggris yang fasih, perlukan bantuan. Nak, ini kena buat macam ni. Pakcik itu menunjukkan kami cara melakukannya. Walaupun sudah berusia, pergerakannya sangat lincah dan ototnya masih tegap. Wow, terima kasih banyak, pakcik. Apabila saya mengikutinya, pakcik itu mengangkat ibu jarinya dan memuji saya. Good job. Kamu semua dari mana? Dari Israel. Ah, Israel. Shalom. Dia dengan gembira menyapa dalam bahasa Ibrani. Kami terkejut. Macam mana pakcik tahu bahasa Ibrani? Masa muda dulu, pakcik bekerja sebagai jurutera di Timur Tengah. Pakcik juga pernah belajar tentang sistem kibbutz Israel. Kibbutz adalah ladang kolektif Israel. Pakcik itu menceritakan kepada kami tentang sejarah Malaysia dan perubahan Kuala Lumpur, sebuah cerita yang ringkas tetapi mendalam. Masa pakcik kecil, bandar ini berlumuran darah. Perang, mayat di jalanan, tapi lihat sekarang, cucu pakcik sedang bermain di sini. Inilah keamanan yang kami pertahankan dengan keringat kami. Pakcik itu mengucapkan selamat tinggal dan berjalan menuju ke arah matahari terbenam. Kami memandangnya dengan terpinga-pinga. Warga emas di Israel kebanyakannya adalah veteran perang yang keras. Di mata mereka terukir luka-luka perang dan kesusahan hidup. Tetapi di mata pakcik yang baru kami temui, terdapat ketenangan dan kemuliaan. Hati yang bersedia untuk mendekati gadis-gadis asing, berkongsi pengalamannya dan memberi kebaikan tanpa mengharapkan balasan. Tama berkata, Yara, saya mula takut dengan negara ini. Kenapa? Sebab ia terlalu sempurna. Bukan sahaja infrastrukturnya bagus, tetapi hati rakyatnya juga nombor satu. Nampaknya kita tidak akan pernah dapat mengalahkan mereka. Saya mengangguk setuju. Kami mempertahankan negara kami dengan kekuatan tentera dan agensi perisikan. Tetapi Malaysia mempertahankan negara mereka dengan kekuatan rakyatnya. Warga negara yang sihat, bijak dan mesra. Mempunyai berjuta-juta orang seperti pakcik ini nampaknya lebih kuat daripada sebarang senjata canggih. Angin sejuk di sekitar KLCC memeluk kami dengan lembut. Malam itu, buat pertama kalinya kami menanggalkan lapisan ketegangan dan merasai ketenangan. Tetapi keesokan paginya, kami berhadapan dengan satu lagi kejutan di tempat yang memupuk masa depan Malaysia, sekolah. Keesokan paginya, kami melawat sebuah sekolah menengah di Kuala Lumpur, sebuah sekolah angkat. Sejujurnya, kami sedikit sombong. Kami bangga bahawa pendidikan Israel adalah yang terbaik di dunia. Sistem pendidikan kami telah melahirkan pemenang hadiah Nobel, membangunkan kreativiti melalui kaedah dialog Havruta. Kami fikir Malaysia hanyalah sebuah kilang pembelajaran dengan kaedah pendidikan yang menumpukan kepada hafalan. Tetapi pada waktu makan tengah hari, sebaik sahaja kami menerima dulang makanan, kesombongan kami hilang begitu sahaja. Ini makan tengah hari di sekolah, ini bukan bufet hotel, kan? Apabila kami melangkah masuk ke pintu pagar sekolah, para pelajar yang memakai uniform kemas menyambut kami. Bangunan sekolah bersih, padang sekolah berumput. Kami menyertai satu kelas pada waktu pagi. Seperti yang kami jangkakan, suasana di dalam kelas sunyi dan formal. Kelas-kelas di Israel bising seperti pasar. Pelajar membantah guru, menghentak meja, dan berdebat. Kami secara senyap berfikir bahawa pelajar Malaysia terlalu pasif dan itu membunuh kreativiti. Tetapi, pemikiran itu goyah sebaik sahaja tiba waktu makan tengah hari. Kami pergi ke kantin, beratur, dan menerima dulang. Melihat menu, saya tidak percaya dengan mata saya. Nasi, ayam masak merah, sup sayur, dan pencuci mulutnya ialah sepotong tembikai. Berapa harga makanan ini? Noam bertanya kepada rakan Malaysia yang duduk di sebelahnya. Percuma. Di Malaysia, makan tengah hari di sekolah adalah percuma. Apa percuma? Kami terkejut. Di Israel, kami perlu membawa makanan dari rumah atau membeli sandwich ringkas di kantin. Jika ada makanan, biasanya hanya roti dan sup. Tetapi di sini, makanan yang lengkap dengan kiraan kalori dan nutrisi oleh pakar disediakan secara percuma. Saya mencuba secebis ayam masak merah. Ia panas dan sangat sedap. Pekerja-pekerja kantin tersenyum kepada setiap pelajar dan berkata, "Makanlah, nak." Melihat dulang makanan, saya berfikir bahawa ini adalah penunjuk bagaimana sesebuah negara melayan anak-anaknya. Malaysia sedang memupuk generasi akan datang dengan yang terbaik.
Sebuah negara yang membantu anak-anaknya menumpukan perhatian kepada pelajaran tanpa perlu risau tentang kelaparan, itulah kemakmuran sebenar. Selepas makan, sebelum memulakan kelas petang, kami menyaksikan satu lagi pemandangan yang lebih menakjubkan. Apabila loceng berbunyi, para pelajar mengeluarkan penyapu dan kain buruk dari sebuah almari di hujung kelas. "Apa yang kamu semua buat?" saya bertanya. "Oh, kami membersihkan kelas. Ini kelas kami perlu membersihkannya." Di Israel, itu tidak dapat dibayangkan. Membersihkan adalah kerja petugas kebersihan. Kami diajar bahwa hanya belajar sudah cukup. Tetapi kanak-kanak Malaysia ini sendiri mengelap meja yang mereka kotorkan, menyapu koridor, dan membuang sampah. Tidak membazir masa. Kamu boleh bayar seseorang untuk melakukannya. Tama bertanya dengan ingin tahu. Seorang pelajar perempuan yang memegang penyapu ketawa dan menjawab, "Ini ruang yang kami gunakan." Lagipun, seronok buat bersama kawan-kawan dan kami belajar untuk bertanggung jawab. Tanggung jawab. Perkataan itu menusuk hati saya. Kami belajar tentang kepimpinan melalui perdebatan besar, tetapi kami tidak pernah belajar untuk membongkok dan mengutip sampah di lantai. Tetapi, pelajar Malaysia sedang belajar tentang kepimpinan sebenar, dedikasi kepada komuniti, dan mengurus ruang mereka sendiri melalui tindakan mereka. Malam itu, di dalam bas pulang ke hotel, kami melihat pemandangan malam di luar. Sudah lebih pukul 10 malam, tetapi bangunan-bangunan di jalanan masih terang benderang. Itu adalah kawasan yang mempunyai banyak pusat tuition. Ramai pelajar memakai beg galas menaiki bas pusat tuition. Kesiannya mereka nampak letih. Noam berkata dengan simpati, "Pasti kehidupan pelajar Malaysia sangat sukar. Persaingan sengit pulang lewat." Tetapi, saya melekapkan muka ke tingkap bas dan melihat mata mereka dengan teliti. Letih tetapi tidak lesu. Mereka masih ketawa dan bergurau, berkongsi sebiji pau, masih menghafal perbendaharaan kata. Di mata mereka, api cita-cita sedang membara. Tidak, mereka tidak dipaksa. Saya berkata, mereka tahu bahawa mereka adalah satu-satunya sumber negara ini. Mereka tahu bahawa dari sebuah negara tanpa sumber asli, mereka telah mencapai kedudukan hari ini hanya dengan kepintaran manusia. Jadi, mereka melatih diri mereka seperti itu. Jika Havruta Israel memupuk keupayaan untuk bertanya soalan, ketekunan Malaysia memupuk keupayaan untuk mencapai kejayaan. Tidak boleh dikatakan mana yang lebih baik. Tetapi satu perkara yang pasti, sebab mengapa jentera besar bernama Malaysia berfungsi tanpa henti adalah berkat cahaya dari bilik-bilik darjah dan pusat-pusat tuition ini. Apabila kami tiba di hotel, Cikgu Galia mengumpulkan kami di lobi. Esok adalah hari bebas tetapi ingat, cuba pergi ke tempat yang benar-benar Malaysia. Kami sangat teruja, membeli belah, meneroka makanan. Tetapi kami langsung tidak tahu bahawa hari bebas itu akan menjadi krisis terbesar dalam perjalanan kami. Insiden kehilangan dompet Tama di tengah-tengah Kuala Lumpur, pasport dan semua wang tunai kecemasan telah hilang. Kami panik, dan di hadapan kami, seorang pegawai polis Malaysia. Dan satu ayat daripadanya telah membuatkan kami rebah di tengah jalan dan menangis teresak-esak. Setiap gadis berumur 18 tahun di Israel perlu menghadapi takdir yang tidak dapat dielakkan menyertai tentera. Selepas tamat sekolah menengah, kami tidak ke universiti tetapi ke kem latihan. Daripada pakaian yang cantik, kami memakai uniform tentera. Daripada beg solek, kami membawa beg pertolongan cemas. Itulah zaman remaja kami. Tetapi di tengah-tengah Kuala Lumpur, kami menyaksikan satu pemandangan yang mengejutkan. Gadis-gadis Malaysia, sebaya kami sedang menikmati kehidupan normal yang gemilang itu. Mengapa ia membuatkan kami menangis? Rasa cemburu yang paling dalam datang dari jalan yang paling sesak. Bahagian hari bebas yang dijanjikan oleh Cikgu Galia telah tiba. Destinasi kami ialah kawasan Bukit Bintang yang dianggap sebagai syurga fashion dan kecantikan di Malaysia. Sebaik sahaja keluar dari stesen monorail, gelombang manusia yang besar menyambut kami. Ya Tuhan, ramainya orang. Terdengar pelbagai bahasa, Inggeris, Jepun, Cina, dan Melayu. Ramai pelancong asing dan anak muda Malaysia bercampur baur, seperti sungai yang besar. Pertama, kami akan masuk ke lorong-lorong yang menjual kosmetik. Bagi pelajar perempuan Israel,
Kosmetik Malaysia seperti satu legenda. Jenama-jenama yang kami hanya lihat di YouTube kini berada di hadapan mata kami. Yara, lihat itu, sebuah kedai Sephora. Jom masuk, Tama menarik tangan saya. Di dalam kedai itu adalah dunia yang lain. Beribu-ribu jenis gincu, topeng muka, produk penjagaan kulit dipamerkan seperti permata. Semasa kami sedang melihat gincu, seorang pekerja menghampiri. Boleh saya bantu? Dengan tona kulit Anda, warna koral ini akan sangat sesuai. Pekerja itu fasih berbahasa Inggris. Dia mencuba gincu di tangan saya dan memberi saya cermin. Cuba lihat, pasti cantik. Saya melihat imej saya di cermin, seorang gadis 18 tahun dengan bibir merah jambu koral, tanpa sedar hati saya sebak. Dalam beberapa bulan lagi, saya perlu memotong rambut panjang ini dan merangkak di padang latihan yang berdebu di padang pasir dengan senapang. Saya hanya mahu menjadi cantik seperti ini sahaja, fikir saya. Pekerja itu juga memberi kami banyak sampel percuma. Selamat datang ke Malaysia. Semoga Anda mempunyai kenangan yang indah. Kebaikan hatinya bukan sekadar strategi jualan. Perasaan dilayan sebagai seorang gadis muda dan bukan sebagai seorang bakal askar sangat asing dan hangat. Keluar dari kedai, kami memutuskan untuk mencuba makanan jalanan. Aroma lazat merebak di seluruh jalan. Sate, roti canai, apam balik, cendol. Penjual-penjual jalanan berbaris panjang. Cuba ini, roti canai. Noam meniup roti canai panas sambil berkata, rasa manis kari dan dal melimpah. Sedapnya. Dengan satu tangan memegang beg beli belah, satu tangan memegang roti canai, kami berjalan-jalan di situ. Ketika itu, di tengah jalan ada persembahan jalanan. Beberapa orang pelajar universiti muda dengan wajah polos sedang bermain gitar dan menyanyi. Penonton bertepuk tangan dan memberi sorakan. Dalam pemandangan yang aman ini, saya merasakan satu percanggahan yang aneh. Jalan-jalan di Tel Aviv juga meriah, tetapi di bawah kemeriahan itu sentiasa ada tragedi, ketakutan bawah sedar bahawa siren boleh berbunyi pada bila-bila masa. Jadi kami berseronok sepuas-puasnya, seolah-olah tiada hari esok. Tetapi kemeriahan Malaysia berbeza. Ia datang dari keyakinan bahawa Anda selamat. Kepercayaan bahawa keamanan ini akan berterusan esok dan lusa. Anak-anak muda yang sedang menyanyi, mereka juga akan menjalani khidmat negara, tetapi sekurang-kurangnya pada masa ini, mereka mempunyai kebebasan untuk menyanyi tanpa perlu risau tentang perang. Yara, awak fikir apa? Tama bertanya. Saya cuma cemburu, saya menjawab dengan jujur. Cemburu apa? Saya rasa kita dilahirkan untuk bertahan hidup, manakala mereka dilahirkan untuk bahagia. Mendengar kata-kata saya, Tama dan Noam mengangguk perlahan. Kami terus membeli belah. Pakaian di Malaysia sangat bergaya dan berkualiti. Harga berbanding di Israel sangat berpatutan. Dengan tangan penuh beg, kami ketawa seperti kanak-kanak. Untuk seketika, kami dapat melupakan perkataan-perkataan seperti tentera, perang, pengganas. Tetapi kegembiraan itu tidak bertahan lama. Kejadian berlaku ketika kami sedang berjalan ke sebuah restoran untuk makan tengah hari. Semasa melalui orang ramai, Tama tiba-tiba menjerit. Oh, hilang! Dompet saya hilang. Suasana di sekeliling. Kami serta-merta menjadi tegang. Di tengah-tengah Bukit Bintang, dalam lautan manusia beribu-ribu orang, di dalam dompet Tama ada pasport, kad kredit, dan wang tunai RM Sunni yang baru ditukarnya. Bagi gadis-gadis Israel, kehilangan barang adalah sama dengan satu bencana, dan bencana ini mengancam untuk menghancurkan semua kepercayaan yang telah kami bina di Malaysia. Di Israel, jika Anda kehilangan dompet, lebih baik lupakan sahaja. Jika dicuri atau seseorang menemuinya, mereka tidak akan memulangkannya. Malah beg yang tidak dijaga pun akan diletupkan oleh pasukan pemusnah bom. Tama terduduk dan menangis. Sekarang apa yang perlu saya buat? Pasport saya tidak boleh pulang. Noam dengan muka pucat berkata, pasti dicuri di lorong yang sesak tadi. Ada orang terlanggar saya. Dalam kepala kami, siren amaran berbunyi lagi. Orang Malaysia, yang beberapa minit lalu kelihatan seperti malaikat, kini tiba-tiba menjadi suspek. Saya dah agak ia terlalu sempurna. Di sini pun ada orang jahat, mustahil tiada jenayah. Keraguan yang terpendam dalam diri saya bangkit semula. Kami segera menelefon Cikgu Galia. Cikgu dengan tenang memberi arahan, jangan panik,
pergi ke balai polis terdekat. Cikgu akan hantar lokasi. Dengan langkah yang berat, kami pergi ke balai polis Travers. Apabila kami membuka pintu dan masuk, kami tidak menaruh sebarang harapan. Balai-balai polis di Israel sangat tegas dan sibuk. Mereka tidak mempunyai masa untuk menguruskan kes kehilangan barang yang mudah oleh seorang pelancong. Kami sudah bersedia untuk jawapan yang dingin. Isi borang ini dan pergi. Kalau kami jumpa, kami akan hubungi. Selamat sejahtera, ada apa yang boleh saya bantu? Seorang pegawai polis yang memakai uniform bangun dan menyapa kami. Tama dengan teresak-esak menjelaskan keadaan. Saya kehilangan dompet. Di dalamnya ada paspor dan wang. Pegawai polis itu mendengar dengan wajah serius dan mengambil walkie-talkie. Dia menaip pantas di papan kekunci komputer. Di mana awak rasa awak jatuhkannya? Bila kali terakhir awak gunakannya? Dia bertanya dengan sangat terperinci, seolah-olah ia adalah adiknya sendiri. Dia berkata akan menghubungi pusat kawalan kamera untuk memeriksa laluan kami. Kami duduk di kerusi dan menunggu dengan cemas. 10 menit, 20 menit berlalu. Tama masih menangis. Suasana sangat tegang. Mereka tidak akan jumpa. Siapa yang akan pulangkan dompet dengan wang tunai RM1000 di dalamnya? Sambil saya menenangkan Tama, saya sudah bersedia untuk menghubungi kedutaan. Ketika itu, pintu balai polis terbuka dan seorang orang awam masuk. Seorang lelaki pertengahan umur yang kelihatan biasa. "Encik polis, saya jumpa ini di jalan." Di tangan lelaki itu ialah dompet merah jambu Tama. Dompet saya!" Tama bangun. Pegawai polis itu mengambil dompet itu dan memeriksanya. "Periksa barang-barang di dalam." Tama dengan gemetar membuka dompetnya. Pasport ada, kad kredit ada, dan yang paling penting, wang tunai, 10 keping not RM Zanderson, tidak kurang 1 sen pun. "Ya Tuhan, semuanya ada di sini." Tama memandang lelaki itu dengan pandangan tidak percaya. "Terima kasih, Pak Cik, terima kasih banyak-banyak." Kami menunduk mengucapkan terima kasih berulang kali. Semasa kami sedang berfikir sama ada patut memberi tip kepadanya, lelaki itu melambaikan tangannya. "Tidak, tak mengapa. Mesti adik takut tadi. Nasib baik jumpa semula. Semoga perjalanan kamu semua di Malaysia menyeronokkan." Lelaki itu tersenyum lebar dan pergi, tanpa meninggalkan nama atau nombor telefon. Kami tergamam. Adakah ini benar? Kehilangan dompet di tengah-tengah jalan yang dilalui beribu-ribu orang dan 30 menit kemudian dipulangkan tanpa kurang 1 sen pun. Bolehkah kebarangkalian ini dikira secara matematik? Ketika itu pegawai polis itu ketawa dan berkata, "Takut, kan? Di Malaysia, kalau kamu hilang dompet, kebanyakannya akan dapat semula. Banyak kamera litar tertutup dan rakyat kami sangat baik hati." Pegawai polis itu tersenyum mesra dan menepuk bahu Tama. Pada saat itu, Tama menangis teresa-esak. Bukan kerana takut seperti tadi, tetapi kerana lega dan satu emosi yang besar dan tidak bernama sedang membanjiri dirinya. Saya dan Noam juga bergenang air mata. Kami telah hidup seumur hidup di sebalik tembok. Tembok yang menghalang pengganas, pagar yang melindungi rumah, dan tembok keraguan di dalam fikiran. Kami diajar untuk meragui orang lain untuk melindungi diri sendiri, tetapi di sini, Malaysia telah meruntuhkan semua tembok itu. Kesedaran sivik orang yang menjumpai dompet, dedikasi pegawai polis terhadap seorang gadis asing, dan hati yang hangat yang berkata, "Nasib baik jumpa semula." Apabila kami keluar dari balai polis, saya mendongak ke langit. Langit Kuala Lumpur masih biru, jalan-jalan masih meriah. Orang ramai yang tadi kelihatan menakutkan, kini berbeza. Hakikat bahawa beribu-ribu daripada mereka saling mempercayai. Kepercayaan bahawa walaupun saya kehilangan sesuatu yang berharga, seseorang akan melindunginya untuk saya. "Yara," Tama berkata sambil mengesat air mata, "saya rasa bersalah pada ayah saya. Mengapa dia mengajar saya bahawa dunia ini hutan rimba di mana hanya yang kuat boleh bertahan? Tetapi dunia ini mungkin bukan hutan rimba. Ia mungkin sebuah taman bunga seperti ini. Mengapa kita tidak tahu?" Malam itu kami kembali ke bilik hotel. Kami tidak berkata sepatah pun, hanya berpegangan tangan dan tertidur. Apa yang Malaysia telah ajarkan kepada kami bukanlah keselamatan, tetapi penghormatan terhadap manusia. Kini hanya tinggal 1 hari lagi sebelum perjalanan berakhir.
Masa untuk pulang semakin dekat tetapi saya tidak mau kembali. Saya tidak dapat menahan hakikat bahawa saya perlu bangun dari dunia yang menakjubkan ini dan kembali kepada realiti yang kelam. Jadi, pada hari terakhir, saya memutuskan untuk melakukan sesuatu yang akan mengejutkan semua orang. Pagi hari terakhir perjalanan telah tiba. Lobi hotel diselubungi kesunyian yang berat. Kegembiraan hari pertama telah hilang dan hanya kesedihan perpisahan yang membebani suasana. Kami mengemas bagasi dan berkumpul di lobi. Pada pukul 11 pagi kami perlu menaiki bas ke lapangan terbang. Cikgu Galia mula mengambil kedatangan. 1, 2, 3. Wajah Cikgu menjadi tegang. Tunggu sekejap, mana Yara? Rakan-rakan saya melihat sekeliling. Tama dengan cemas berkata, tadi dia kata dia turun dulu. Mungkin pergi ke tandas. Tetapi 10 menit, 20 menit berlalu dan saya tidak muncul. Cikgu menelepon telefon bimbit saya. Nombor yang Anda dial tidak dapat dihubungi. Lobi hotel serta-merta menjadi huru-hara. Kecemasan. Panggil pengawal keselamatan hotel. Hubungi kedutaan. Suara Cikgu Galia bergetar. Seorang pelajar Israel hilang. Ini bukan kes lari dari rumah yang mudah, tetapi satu situasi yang serius, mungkin melibatkan penculikan atau keganasan. Dalam kepala Cikgu pasti telah terbayang senario-senario terburuk, ejen perisik, organisasi jenayah antarabangsa. Tetapi pada masa itu saya tidak berada di lobi hotel. Saya berada di tempat yang sama sekali berbeza, di kedai buku Kinokuniya di KLCC. Pagi itu apabila saya bangun, saya merasakan satu kehausan yang tidak tertahan. Saya tidak boleh kembali begini. Saya mahu entah bagaimana membungkus keamanan, udara, dan kebaikan hati rakyat negara ini dan membawanya bersama dalam beg pakaian saya. Jadi, saya keluar seorang diri. Saya telah meninggalkan sekeping nota untuk rakan-rakan saya. Tetapi, saya langsung tidak tahu bahawa pekerja pembersihan telah secara tidak sengaja membuangnya. Tempat yang saya tuju ialah sebuah kedai buku yang besar. Sebaik sahaja melangkah masuk, saya terpegun. Rak-rak buku yang tidak berkesudahan, berjuta-juta buku, dan yang paling menakjubkan ialah orang ramai. Kanak-kanak duduk di lantai membaca buku, pekerja pejabat berdiri membaca majalah, orang tua dengan kanta pembesar membaca buku sejarah. Kedai-kedai buku di Israel tidak senyap. Kami adalah bangsa yang suka berdebat. Jadi, walaupun di kedai buku pun bising dan ruang bawah tanah yang sesak sentiasa membuatkan kami bimbang, ia mengingatkan kami kepada bilik perlindungan. Tetapi di sini, ia adalah sebuah bilik perlindungan ilmu yang besar. Daripada bunyi tembakan atau siren, hanya kedengaran bunyi halaman buku yang diselak. Orang ramai dengan wajah yang tenang sedang berenang di lautan ilmu. Saya pergi ke bahagian buku belajar bahasa Melayu. Bahasa Melayu untuk pemula, sejarah Malaysia, kisah hidup Tunku Abdul Rahman. Saya mengambil setiap buku yang boleh. Saya mesti belajar. Saya mesti belajar bagaimana negara ini menjadi begitu kuat. Bagaimana mereka boleh melindungi rakyat tanpa senapang. Membaca setiap halaman, saya menangis apabila saya membaca tentang rukun negara yang dicipta untuk rakyat. Satu falsafah yang tidak berdasarkan keganasan tetapi berdasarkan perkataan. Seorang pemimpin yang menyayangi rakyatnya bukan dengan pedang tetapi dengan panah. Ayah saya seorang tentera. Dia sentiasa bimbang tentang bagaimana untuk menghapuskan musuh untuk melindungi negara. Tetapi para pemimpin negara ini bimbang tentang bagaimana untuk memastikan rakyat mereka dapat hidup. Saya tidak sedar betapa cepatnya masa berlalu. Saya tidak tahu bahawa telefon saya telah kehabisan bateri. Saya hanya duduk di lantai, menulis huruf-huruf Melayu dengan jari dan bersumpah pada diri sendiri, saya akan kembali. Pasti saya akan kembali untuk belajar bahasa yang hebat ini. Ketika itu, seseorang memegang bahu saya dengan kuat. Yara, saya mengangkat kepala dan melihat Cikgu Galia dan beberapa orang pegawai polis berpeluh-peluh. Mata Cikgu merah. Apa yang kamu buat di sini? Kamu tahu tak semua orang risau? Cikgu memeluk saya dan menangis. Saya sangka dia akan memarahi saya, tetapi dia rebah kerana lega. Maafkan Cikgu. Cikgu sangka Cikgu dah kehilangan kamu. Sungguh Cikgu minta maaf. Orang sekeliling melihat kami. Pegawai polis itu menenangkan keadaan. Nasib baik adik tak apa-apa. Kami jumpa adik guna alat pengesan.
Saya menunjuk ke timbunan buku di sebelah saya dan berkata sambil teresak-esak, "Maafkan saya, Cikgu. Saya tak berniat nak lari. Saya cuma nak bawa ini semua. Saya nak bawa Malaysia bersama saya." Di riba saya ialah buku Bahasa Melayu untuk Pemula dan Sejarah Malaysia. Cikgu melihat buku-buku itu, mengesat air matanya dan membantu saya bangun. "Jom, kita akan terlepas penerbangan. Buku-buku ini Cikgu akan belikan untuk kamu." Kami dibawa ke hotel dengan kereta polis. Rakan-rakan saya sebaik sahaja melihat saya, menumbuk belakang saya dan memarahi saya. Dan akhirnya kami semua berpelukan dan menangis. Kami menaiki bas. Saya melihat keluar tingkap, dataran Merdeka dan bangunan Sultan Abdul Samad semakin jauh. Di dalam bas ke lapangan terbang, semua orang senyap. Pasti semua orang mempunyai pemikiran yang sama. Saya tidak mahu pergi. Cikgu Galia duduk di sebelah saya dan bertanya dengan lembut, "Yara, apa yang kamu tulis dengan tekun di kedai buku tadi?" Surat itu terlipat di antara halaman buku. Saya mengeluarkan sekeping kertas yang renyuk dari poket saya. Surat yang saya tulis semasa duduk di lantai kedai buku. Penerimanya ialah ayah saya, seorang jenderal pasukan pertahanan Israel. "Cikgu, boleh saya baca surat ini? Saya mahu kawan-kawan saya juga dengar." Cikgu mengangguk. Saya dengan gemetar membuka surat itu. Ia bukan satu laporan perjalanan biasa. Ia adalah satu manifesto yang telah mengubah 18 tahun hidup saya dan akan mengubah seluruh hidup saya selepas ini. Di dalam bas ke lapangan terbang, tangan saya yang memegang mikrofon bergetar. Pandangan rakan-rakan saya tertumpu kepada saya. Saya menarik nafas dalam-dalam dan mula membaca surat itu. "Ayah yang tersayang, Yara di sini. Sekarang kami dalam perjalanan ke lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. Dalam 4 jam lagi, kami akan mendengar bunyi siren lagi di Tel Aviv. Ayah ingat tak? Masa saya pergi, ayah kata Malaysia negara yang berbahaya, penuh dengan sisa-sisa perang. Sebuah negara yang malang seperti kita. Ayah, saya minta maaf, maklumat ayah salah. Tempat ini berbeza dengan kita. Kita membina tembok untuk bertahan hidup. Mereka membuka pintu untuk hidup bersama. Kita memegang senapang untuk melawan musuh. Mereka menghulurkan tangan untuk berkawan. Saya telah melihat keajaiban di sini. Seorang gadis berjalan seorang diri pada pukul 2 pagi tanpa diapa-apakan. Seorang kanak-kanak membayar sendiri di kedai air tanpa penjaga. Orang-orang yang memberi tempat duduk kepada wanita hamil di dalam tren. Ayah selalu kata keamanan mesti dilindungi dengan kekuatan. Hanya tentera yang kuat akan membawa keamanan. Ya, itu betul. Ayah, saya tahu ayah bekerja keras, berjaga malam untuk melindungi kami. Saya sangat menghormati ayah. Tetapi ayah, keamanan yang saya lihat di Malaysia sedikit berbeza. Keamanan di sini tidak dilindungi oleh tentera, tetapi oleh kepercayaan. Kepercayaan bahawa orang lain tidak akan mencederakan Anda. Kepercayaan bahawa jika Anda jatuh, seseorang akan menolong Anda. Kepercayaan itu lebih kuat daripada beribu-ribu kereta kebal yang melindungi masyarakat ini. Ayah, buat pertama kalinya saya rasa seperti saya bernafas tanpa topeng gas. Ketegangan yang membebani bahu saya telah hilang, digantikan dengan kebebasan. Saya tidak tahu bahawa menjadi seorang gadis 18 tahun yang normal, makan nasi lemak, bersolek, membaca buku, begitu membahagiakan. Ayah, saya ada satu permintaan. Tolong benarkan saya kembali ke Malaysia, bukan untuk melarikan diri. Saya mahu belajar. Belajar bagaimana mereka membina sebuah negara yang bertamadun dari abu perang dan krisis. Belajar bagaimana mereka menyemai kasih sayang dan bukannya kebencian. Saya mahu belajar rahsia-rahsia itu untuk menjadikan Israel kita seperti Malaysia. Sebuah negara di mana anak-anak kita tidak akan lagi gemetar kerana bunyi siren. Jadi saya sudah membuat keputusan. Saya akan ke Malaysia untuk belajar. Saya akan memegang buku dan bukannya senapang. Saya akan ke perpustakaan dan bukannya bilik perlindungan. Anak perempuan ayah, Yara dari Kuala Lumpur. Apabila saya selesai membaca, seluruh bas dipenuhi dengan air mata. Noam, Tama, malah Cikgu Galia yang sentiasa kelihatan kuat, turut menangis teresa-esak. Itu bukan air mata kesedihan, itu adalah air mata harapan yang melimpah. Kerana kami telah menemui jalan yang harus kami ikuti. Cikgu Galia mengambil mikrofon,
suaranya tersekat-sekat. Yara dan semua pelajar, cikgu minta maaf, dunia yang orang dewasa ajarkan kepada kamu terlalu sempit. Apa yang kamu lihat adalah kebenaran. Malaysia mungkin jawapannya. Apabila kita pulang, cikgu akan menulis laporan kepada Kementerian Pendidikan. Cikgu berjanji akan melakukan segala yang mungkin supaya generasi akan datang juga dapat melihat keajaiban yang kamu lihat. Wah, rakan-rakan saya bertepuk tangan dan bersorak. Kami melihat keluar tingkap, matahari terbenam di lebuh raya. Langit Malaysia diwarnai merah menyala, seolah-olah mengucapkan selamat tinggal kepada kami. Selamat tinggal, kita akan jumpa lagi. Apabila kami tiba di lapangan terbang dan menuju ke kawasan pemeriksaan pasport, perasaannya sangat berbeza dengan semasa tiba. Semasa tiba ada ketakutan, adakah saya akan ke neraka? Semasa pergi adalah perasaan dihalau keluar dari syurga. Tetapi langkah saya ringan kerana di dalam beg pakaian saya ada buku-buku bahasa Melayu dan di dalam hati saya ada sebuah impian. Saya menaiki kapal terbang dan duduk di tempat saya. Di luar tingkap, cahaya landasan kapal terbang berkelip-kelip seolah-olah menginitkan mata kepada kami. Saya meletakkan tangan saya di tingkap dan berbisik, "Selamat tinggal Malaysia. Terima kasih kerana memberi saya peluang untuk bermimpi sekali lagi." Pesawat berlepas dengan kuat. Pemandangan malam Kuala Lumpur yang gemilang semakin jauh, tetapi cahaya itu telah menjadi sebuah rumah api yang tidak akan pernah padam di dalam hati saya. Perjalanan kami telah berakhir, tetapi kisah sebenar baru sahaja bermula. Kisah tentang perubahan yang akan dibawa oleh 20 orang gadis ini apabila kembali ke Israel dan bagaimana impian Yara akan menjadi kenyataan. Pesawat yang berlepas dari lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur terbang selama berjam-jam dan mendarat di lapangan terbang Ben Gurion di Tel Aviv. Pemandangan yang biasa di luar tingkap, tanah yang kering dan berwarna coklat, pelancar roket pertahanan udara di mana-mana, dan tentera yang memegang senapang meronda. Hanya seminggu yang lalu, pemandangan ini adalah biasa. Sekarang ia kelihatan asing dan menyakitkan. Pintu keluar dari kawasan ketibaan terbuka. Ibu bapa sedang menunggu. Ayah saya dalam uniform tenteranya berdiri di barisan hadapan. Saya membaling beg pakaian saya ke tepi, berlari dan memeluknya. Ayah. Ayah memeluk saya dengan erat. Bau ubat bedil dan peluh pada uniformnya. Inilah realiti kami. Dah pulang? Tak ada apa-apa yang menakutkan berlakukan. Terhadap soalan ayah, saya menggelengkan kepala dan mengeluarkan surat yang renyuk dari poket saya dan memberikannya kepadanya. Ayah baca. Ini jawapan saya. Dalam perjalanan pulang, ayah saya membaca surat saya. Dengan setiap baris yang berlalu, wajahnya yang keras menjadi lembut sedikit. Dan pada ayat terakhir, bahagian yang saya tulis bahawa saya mahu memegang buku dan bukannya senapang, ayah saya memalingkan mukanya keluar tingkap. Melalui cermin pandang belakang, saya melihat sudut matanya merah. Ya, mungkin kamu betul. Mungkin kita yang salah. Itulah pengakuan lemah pertama yang keluar dari mulut ayah saya yang telah hidup seumur hidup sebagai seorang askar yang kuat. Selepas kembali, kami tidak berdiam diri. Tama, Noam dan saya menyunting video-video yang kami rakam menjadi sebuah filem dokumentari. Tajuknya ialah Keamanan Sebenar yang kami lihat di Malaysia. Video itu memaparkan rakaman jalan-jalan Kuala Lumpur pada pukul 2 pagi, budak lelaki yang jujur di gerai air layan diri, kerusi keutamaan untuk wanita hamil di dalam tren, dan senyuman pakcik yang kami temui. Kami memuat naik video ini ke YouTube dan Facebook. Reaksinya meletup. Tontonan meningkat di seluruh Israel, 100,000, 500,000, dan kemudian 1 juta tontonan. Ruang komen dipenuhi dengan suara-suara terkejut dan kritikan diri. Adakah dunia ini benar-benar wujud? Bukan set penggambaran, kan? Kita, untuk bertahan hidup, telah melupakan maruah manusia. Malaysia harus menjadi masa depan kita. Penyebaran video itu melangkaui sekolah dan malah menggegarkan dunia politik. Ibu bapa sekolah antarabangsa HAR, iaitu menteri-menteri dan ahli-ahli parlimen, telah menonton video itu. Suatu hari, Menteri Pendidikan Israel melawat sekolah tanpa pemberitahuan. Saya mahu bertemu dengan pelajar-pelajar yang telah ke Malaysia dan Cikgu Galia. Dalam mesyuarat di pejabat pengetua,
Kami duduk dengan tegang tetapi Cikgu Galia sangat tabah. Cikgu menunjukkan buku-buku teks, gambar-gambar makan tengah hari di sekolah, dan video pelajar membersihkan kelas yang dibawanya dari Malaysia dan membentangkan dengan penuh semangat. Tuan Menteri, kita hanya mengajar anak-anak kita matematik dan sains, tetapi kita tidak mengajar mereka cara untuk hidup bersama. Kanak-kanak di Malaysia membersihkan kelas mereka sendiri. Mereka belajar dari kecil bahawa mengambil berat tentang orang lain akhirnya adalah melindungi diri sendiri. Itulah rahsia yang telah membantu Malaysia menjadi salah sebuah negara yang paling pesat membangun di dunia walaupun tanpa sumber asli. Tuan Menteri mengeluh dan mengangguk, sungguh mengejutkan. Kita hanya menumpukan kepada pendidikan elit manakala mereka memupuk insan. Selepas hari itu, satu revolusi kecil berlaku di sekolah. Minggu Malaysia diumumkan. Menu Malaysia dicuba pada waktu makan tengah hari dan sebuah majlis pelajar ditubuhkan untuk membersihkan kelas sendiri. Pada mulanya ada rungutan, tetapi anak-anak muda itu tidak lama kemudian menyedari bahawa membersihkan ruang yang mereka gunakan sendiri adalah satu kebanggaan. Pendaftaran untuk kelas kokurikulum Bahasa Melayu meningkat mendadak dan 3 lagi kelas terpaksa dibuka. Selamat pagi. Sapaan dalam Bahasa Melayu dengan lohat Ibrani kedengaran di koridor dan saya, Yara, mempunyai satu azam baru. 7 hari di Malaysia telah mengubah hidup saya. Saya mula belajar Bahasa Melayu setiap malam. Saya mengkaji buku-buku sejarah Malaysia dengan mendalam. Saya memupuk sebuah impian, suatu hari nanti akan ke Malaysia untuk belajar. Ayah saya melihat buku-buku Bahasa Melayu di meja belajar saya dan berkata, Yara, pergilah. Pergi dan belajar. Belajar bagaimana mereka mengatasi kengerian perang dan mencipta keamanan. Dan kemudian pulanglah dan ubah Israel kita. Ayah akan berada di sini dengan senapang untuk melindungi kamu, manakala kamu di sana dengan pena untuk melukis masa depan kita. Ayah, saya memeluknya dengan erat dan menangis teresak-esak. Itu bukan air mata perpisahan, tetapi air mata permulaan yang baru. Sekarang, saya tahu bahawa suatu hari nanti, saya akan berdiri di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur sekali lagi. Apabila hari itu tiba, saya akan melalui autogate dan menarik nafas dalam-dalam. Saya sudah kembali, saya secara tidak sedar akan mengucapkan ayat Bahasa Melayu itu. Tanah air kedua saya, negara yang telah memberi saya peluang untuk bernafas sekali lagi. Untuk bersedia bagi hari itu, hari ini saya membuka kamus Bahasa Melayu sekali lagi dan menyalin abjad, bersumpah pada diri sendiri untuk menanam benih keajaiban yang telah ditunjukkan oleh Malaysia kepada saya di sini, di Tel Aviv. Dan begitulah cinta Yara, anak perempuan seorang Jenderal Israel, terhadap Malaysia bermula. Bola kecil yang dilontarkan oleh seorang gadis akan menjadi sebuah jambatan besar yang menghubungkan masa depan kedua-dua bangsa. Bagaimana? Kita sudah terlalu terbiasa sehingga terlupa bahawa dapat berjalan-jalan pada waktu malam adalah satu nikmat yang besar. Kejujuran untuk dapat meninggalkan barang-barang kita di sebuah kafe tanpa takut hilang adalah satu kesedaran sivik yang hebat. Bagi golongan elit Israel yang hidup dalam ketakutan perang, Malaysia benar-benar syurga dunia. Satu hari yang biasa bagi kita adalah impian yang membara bagi orang lain. Adakah Anda menaiki bas ke tempat kerja hari ini? Adakah Anda berbual dengan rakan-rakan sehingga lewat malam? Jika ya, maka Anda sudah pun menjalani kehidupan yang ajaib. Jika cerita hari ini telah menyentuh hati Anda, kongsikanlah secara meluas agar kebanggaan kita dapat tersebar lebih jauh. Akhir sekali, untuk menyatakan rasa terima kasih kepada negara Malaysia yang aman yang kita nikmati, tulislah di ruangan komen "Terima kasih Malaysia". Setiap komen Anda akan menyumbang kepada Malaysia yang lebih hebat. Langgan dan suka adalah tanda cinta. Saya akan kembali dengan cerita-cerita yang lebih menyentuh tentang Malaysia. Terima kasih kerana sudi mendengar.